Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Encik Muhammad Syafi'i bin Muhammad, saya Nurdina Insyirah binti Muhammad Syukri, nombor matriks D21100175 daripada Fakulti Bahasa dan Pendidikan, Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak tahun 2021. Saya daripada kumpulan 5. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk tingkah laku yang telah saya dan rakan-rakan saya lakukan pada 11 Ogos 2021 yang lalu. Saya ditugaskan untuk membentangkan pengenalan tingkah laku, profil kanak-kanak dan juga kaedah mengurus tingkah laku. Ni nak masak apa? Tak carbonara. Okey, potong adik-potong ni dulu. Potong macam ni. Potong. Okey, potong. Lagi, potong. Nak potong ni. Ambil mangkuk ni, mangkuk putih. Letak dah ni. Pokok. Ambil sudu. Masukkan sikit-sikit. Habiskan dia. Dia letak air. Dalam. Kak Afi. Kak Afi. Dia ni letak dalam ni. Okey, letak. Stop nafas, stop nafas. Stop, okey. Ni. Jalan. Stop je nafas. Okay, jalan ni. Oh, ada shirt. Okey, letak dia ni. Cuba jalan ni. Okay. Okey. Senyum. Okey, nak. Puas. Sedap tak?
Jaga kamera sedap. Sedap. Okey, dah lepas. Tingkah laku bermaksud semua tindakan manusia yang boleh diperhati, diukur dan dinilai sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara sedar ataupun separa sedar. Tingkah laku juga adalah manifestasi fizikal dari sebarang sikap yang berasaskan nilai-nilai yang tertentu. Menurut definisi Gary Martin dan Joseph Pierre pada tahun 2003, tingkah laku ini juga merangkumi aktiviti, aksi, prestasi, bertindak balas, tindakan dan aksi seseorang individu tersebut. Ianya juga aktiviti yang melibatkan perkembangan fizikal iaitu otot-otot dan di seluruh organ di dalam badan. Di samping itu, tingkah laku positif adalah berlawanan dengan tingkah laku deviant dan juga delinquent. Delinquent bermaksud sebagai tingkah laku yang ganjil dan tidak bermoral serta tidak dapat diterima. Ia juga adalah tingkah laku atau kelakuan yang melanggar jangkaan yang berinstitusikan, iaitu jangkaan yang dikongsi dan diiktiraf sebagai sesuatu sistem sosial mengikut Azizi tahun 2005. Di sebalik itu, penyelidik telah memilih aspek tingkah laku positif berbanding dengan tingkah laku delinquent ataupun deviant kerana ianya bertujuan untuk mengurangkan jawapan yang tidak benar daripada kanak-kanak tersebut. Tetapi pada hari ini ramai yang menyalahkan ibu bapa dan juga guru tentang tingkah laku kanak-kanak yang ada pada masa sekarang. Tingkah laku kanak-kanak juga dapat dibentuk dengan ketelitian mereka untuk mengikuti orang di sekelilingnya sama ada orang itu melakukan perlakuan yang positif ataupun negatif. Kerana kanak-kanak tidak tahu apa-apa berkaitan di sekelilingnya kecuali dia melihat sesuatu itu dan cuba untuk meniru aksi seseorang tersebut. Disebabkan itu, kita sebagai orang yang dewasa diharuskan untuk menunjukkan perilaku yang terbaik buat kanak-kanak apabila berhadapan dengan mereka. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang profil kanak-kanak yang telah saya dan rakan-rakan saya kaji pada 11 Ogos 2021 yang lalu. Yang pertama ialah nama kanak-kanak tersebut ialah Muhammad Danish Iman bin Muhammad Syukri. Umur dia adalah 6 tahun. Alamat rumah dia ialah A217 Lawrence Selamat 12, Kampung Selamat 25050 Kuantan, Pahang. Kanak-kanak ini menetap di Pahang. Seterusnya, tempat lahir dia adalah di Hospital Tengku Afwan Afzan, Kuantan, Pahang juga. Tarikh lahir dia adalah pada 12 September tahun 2015. Makanan kegemaran dia adalah carbonara. Minuman kegemaran dia adalah susu putih. Hobi dia adalah bermain dengan haiwan peliharaan ketika dia bosan ataupun masa lapang. Cita-cita dia adalah ingin menjadi seorang doktor haiwan. Nama ayah dia ialah Muhammad Syukri bin Ismail. Pekerjaan ayah dia adalah bekerja sendiri. Nama ibu dia Intan Juliana binti Yusof dan pekerjaan ibu dia adalah suri rumah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Batrisha Azlizan Ahmad Damanhuri, nombor metrik D21102007 dari Penang 5. Hari ini saya akan membincangkan tentang pemerhatian tingkah laku kanak-kanak. Pemerhatian tingkah laku yang dilakukan terhadap kanak-kanak yang bernama Muhammad Danish Iman bin Muhammad Sukri sepanjang 10 minit pada 11 Ogos 2021 jam 12.27 tengah hari di rumahnya. Sepanjang aktiviti dijalankan bersama kakaknya, kami dapat memerhati tingkah laku yang ada pada Muhammad Danish Iman, iaitu dia seorang yang cekap ataupun mahir dalam memasak makanan barat, iaitu carbonara tersebut. Danish sangat cekap apabila membuat aktiviti tersebut tanpa ada rasa takut ketika itu. Kami telah menjalani aktiviti memasak, tetapi kami dapat memerhati tingkah laku Danish melalui video yang telah direkam oleh rakan sekumpulan kami. Danish dan kakaknya memasak makanan tersebut untuk makanan tengah hari. Terusnya, saya akan membincangkan tentang mengenal pasti masalah kanak-kanak. Berdasarkan pemerhatian yang kami lakukan terhadap kanak-kanak tersebut adalah dia seorang yang cepat marah. Kanak-kanak yang mudah marah ini jika tidak dibendung apabila mereka meningkat remaja maupun dewasa nanti, mereka akan menjadi seorang yang agresif, cepat marah dan sukar menerima teguran atau nasihat. Contohnya, mudah melentik apabila kakaknya tidak membukakan api untuk dia memasak. Selain itu, tingkah laku ini juga menyebabkan sesetengah kanak-kanak merasakan dirinya tidak diambil peduli, sehingga mereka merasakan tidak diperlukan lagi serta tidak mahu menceritakan masalah mereka dan hanya mendiamkan diri. Perkara ini akan berlanjutan jika tidak diatasi dari awal. Hal ini kerana kanak-kanak mudah menyimpan perasaan dendam terhadap orang sekeliling mereka. Menurut kajian yang telah kami peroleh, kakaknya juga ada berkata yang adiknya adalah seorang yang pendiam di sekolah dan tidak mudah bergaul dengan orang lain. Tetapi apabila dia di rumah, karakternya berubah menjadi seorang yang ceria, banyak bercakap dan banyak bertanya. Walau bagaimanapun, kanak-kanak ini senang untuk dikawal kerana dia mudah untuk mendengar kata orang lain, terutama keluarganya sendiri. Kanak-kanak ini juga mempunyai tingkah laku yang sangat positif kerana dia adalah kanak-kanak yang sangat cepat belajar sesuatu perkara. Sebagai contoh, kakaknya menunjukkan cara memotong sosis hanya sekali sahaja. Yang selebihnya dia memotong sendiri, seolah-olah dia sudah tahu cara-cara untuk memasak makanan tersebut. Akhir sekali, apa yang kita dapat lihat dari Danish Iman adalah dia seorang kanak-kanak yang sangat rajin menolong ibu dan kakaknya. Sebagai contoh, di hari cuti persekolahannya, Danish Iman akan membantu ibu dan kakaknya mengemas dapur seperti mengelap meja dan membasuh pinggan mangkuk. Danish Iman juga merupakan seorang kanak-kanak yang mempunyai sifat yang pemurah hati kerana sikapnya yang tidak suka meminta balasan dari ibu dan kakaknya. Adik Danish Iman juga seorang yang periang kerana suka menghiburkan ahli keluarganya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Fasihah Nasuha binti Saleh, nombor metrik D21100082. Saya daripada Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak ingin membincangkan analisis tingkah laku, iaitu ciri-ciri tingkah laku kanak-kanak yang telah kami rekodkan, iaitu adik Danish Iman. Danish Iman ini merupakan seorang yang mempunyai sifat yang mudah untuk menerima arahan daripada orang lain. Contohnya, apabila Danish Iman ini disuruh oleh kakaknya untuk membantu kakaknya memasak di dapur, dia akan mudah untuk menerima arahan kakaknya. Contohnya seperti menolong kakaknya memasak. Danish Iman ini akan segera membantu kakaknya di dapur. Danish Iman ini adalah sejenis yang mudah untuk mendengar arahan dan tidak perlu untuk dibimbangkan, kerana dia tahu untuk melakukan tugas yang telah diberikan. Apabila kanak-kanak ini dewasa, dia tidak akan bergantung atas pertolongan orang lain sahaja, malahan hidup untuk berdikari. Ciri-ciri yang kedua ialah banyak bercakap. Adik Danish Iman ini adalah seorang kanak-kanak yang banyak bercakap dan mudah untuk bergaul dengan semua orang. Contohnya, dia suka menawarkan dirinya untuk membantu kakaknya memasak di dapur. Danish Iman ini juga adalah seorang kanak-kanak yang mudah untuk bergaul dan sifatnya yang peramah membuat orang lain percaya padanya. Danish Iman ini juga mempunyai keyakinan diri yang tinggi dalam melakukan tugasan yang diberikan, walaupun semasa merekod video memasak bersama kakaknya. Ciri-ciri yang ketiga adalah sensitif. Danish Iman ini adalah seorang kanak-kanak yang tetap dengan pendiriannya sendiri sahaja dan tidak mahu mendengar nasihat orang lain. Dia juga mempunyai perasaan yang cepat marah apabila orang menegurnya. Danish Iman ini juga harus selalu ditegur dan diberi nasihat agar beliau menjadi mudah untuk mendengar kata serta menerima idea-idea orang lain, supaya sikap sensitifnya ini tidak berterusan dan akan membawa padah pada peringkat usianya yang akan datang.
Dengan perasaan sensitif ini juga, dia akan menyebabkan orang-orang tidak mudah untuk bergaul dengannya dan tidak suka untuk mendekat dengannya. Ciri-ciri yang keempat adalah rajin. Kajian yang kami dapat lakukan terhadap adik Danish Iman ini adalah seorang kanak-kanak yang sangat rajin, dan seperti yang anda dapat lihat dalam rakaman yang telah kami rekodkan, dia sangat rajin dalam membantu kakaknya. Sebagai contoh, membantu kakaknya dalam memasak. Walaupun kanak-kanak ini masih berumur 6 tahun, tetapi dia sangat rajin daripada abangnya. Danish Iman ini juga sangat rajin dalam membantu ibu dan kakaknya memasak di dapur. Daripada situ, kita dapat lihat walaupun Danish Iman ini seorang kanak-kanak lelaki, tetapi dia sangat rajin dalam membantu semua orang. Tak kira di mana-mana. Ciri-ciri yang terakhir adalah cepat belajar. Adik Danish Iman ini adalah seorang kanak-kanak yang cepat belajar dalam pelbagai bentuk. Sebagai contoh, dalam rakaman yang telah kami rekodkan adalah kakaknya mengajarnya cara untuk memotong dan memasak. Selepas itu, dengan pantasnya Danish Iman dapat tangkap cara-cara yang telah ditunjukkan oleh kakaknya dengan mudah. Daripada situ, kita dapat tahu bahawa adik Danish Iman ini adalah seorang yang cepat belajar dalam pelbagai situasi perkara yang telah dilihatkan olehnya. Seterusnya, saya akan membincangkan punca yang melibatkan masalah tingkah laku. Masalah tingkah laku kanak-kanak biasanya berkait rapat dengan perkembangan sosial kanak-kanak tersebut. Masalah tingkah laku ianya juga bermaksud sejauh manakah kanak-kanak itu berupaya menunjukkan tingkah laku seperti yang direkodkan. Seterusnya, tingkah laku kanak-kanak mula terbentuk melalui ajaran keluarga. Kelakuannya dan tingkah laku kanak-kanak biasanya bergantung kepada perkara yang diperoleh daripada kakaknya. Kanak-kanak akan diajari daripada kecil kerana mereka lebih mudah faham untuk membentuk tingkah laku dan sosial yang baik dalam diri mereka. Punca yang kedua adalah punca emosi. Faktor emosi yang dapat kita lihat daripada Danish Iman ialah faktor yang berupaya mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak. Masalah yang dialami kanak-kanak biasanya akan sering mengganggu emosi mereka dan menjadikan mereka tidak stabil. Seterusnya, Danish Iman juga tidak dapat memberi tumpuan yang lebih semasa menolong kakaknya dan kanak-kanak ini akan cepat merasa marah. Tingkah laku kanak-kanak tersebut juga akan sukar dikawal dan mereka akan bertindak mengikut emosi tanpa berfikir dahulu. Kunci yang seterusnya adalah ajaran daripada adik-beradik. Berdasarkan video yang dirakam, kita dapat lihat apa yang diajarkan oleh kakak Danish Iman ialah memasak masakan barat, iaitu spaghetti carbonara, kerana itu adalah masakan kesukaan Danish Iman. Selain itu, layanan yang ditunjukkan oleh kakaknya juga dapat merangsangkan tingkah laku Danish Iman dan memudahkan dia untuk memahami dengan lebih cepat cara-cara untuk memotong, mengacau dan menghidang. Seterusnya, Danish Iman juga adalah seorang kanak-kanak yang lebih mudah untuk membantu kerja-kerja rumah berbanding kerja-kerja rumah yang ringan berbanding abangnya. Kunci-kunci yang terakhir adalah kemahiran sosial. Kemahiran sosial yang kami dapati daripada Danish Iman ialah dia lebih petah bercakap apabila dengan keluarga dan rakan-rakannya. Biasanya, Danish Iman lebih suka bermain di luar dan mengambil berat tentang orang lain. Selain itu, Danish Iman juga lebih suka bertindak mengikut emosinya pada waktu-waktu tertentu. Contohnya, dia akan merasa marah siapa yang mengusiknya. Seterusnya ialah kaedah tingkah laku. Kaedah tingkah laku penting untuk murid yang dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab terhadap diri sendiri. Jika tingkah laku ini tidak muncul di dalam kalangan kanak-kanak, maka kanak-kanak tersebut tidak boleh membentuk dirinya untuk menjadi seorang yang berdisiplin. Kaedah yang terkandung dalam pengurusan tingkah laku juga ialah memberikan perhatian yang selebihnya terhadap mereka dan melayan mereka dengan penuh kasih sayang. Jangan sesekali memarahi mereka apabila mereka membuat kesilapan ataupun tidak mendengar kata. Malah tegur dengan cara yang baik. Seterusnya, sebagai seorang ibu bapa ataupun guru, jangan sesekali menyingkirkan kanak-kanak yang lemah ataupun kanak-kanak yang kurang upaya. Kerana kalau kita menyingkirkan
dan kanak-kanak tersebut, kanak-kanak itu akan rasa dirinya sangat terasing daripada orang lain. Sedangkan orang lain, rakan-rakan dia ataupun adik-beradik dia yang lain dilayan dengan begitu istimewa, dilayan dengan baik. Jadi jangan sesekali membeza-bezakan antara kanak-kanak itu dengan yang baik ataupun yang buruk. Layanlah mereka dengan penuh kasih sayang, dengan sepenuh perhatian. Seterusnya, kanak-kanak akan cepat bosan apabila belajar di dalam bilik belajar tanpa membuat sebarang aktiviti yang boleh membuka minda mereka. Jadi, sebagai seorang guru, apa salahnya guru-guru ini membuat aktiviti belajar sambil bermain dan membawa anak-anak murid ini belajar di luar bilik belajar. Contohnya di padang, di tempat yang luas, agar mereka dapat membuat sesuatu aktiviti tersebut dengan lancar. Guru-guru juga harus mendedahkan kanak-kanak dengan cara-cara memasak agar dapat memberi kesan positif kepada kanak-kanak. Contohnya apabila dia pulang ke rumah, dia boleh menceritakan kepada ibu dan bapanya tentang apa yang mereka belajar di sekolah, dan dia juga boleh mengajar adik-adik mereka yang masih lagi kecil, boleh mengajar adik-adik mereka untuk memasak, mengajar ataupun mengajar sesuatu yang lain. Selain itu, guru-guru juga boleh menghargai murid-murid mereka dengan memberi hadiah kepada murid-murid yang telah berjaya membuat sesuatu aktiviti ataupun satu latihan yang telah guru-guru berikan. Seterusnya, guru-guru juga boleh memberikan pelukan sebagai tanda hargai juga, kerana murid-murid ini apabila kita membelai mereka, apabila kita memberi pelukan pada mereka, mereka akan rasa sangat dikasih sayang, mereka merasakan guru-guru ini sangat memberi kasih sayang kepada mereka. Jadi kita sebagai pendidik ini, kita haruslah menjadi seorang penyayang yang baik hati, yang tidak boleh terlalu garang dengan murid-murid. Saya Nur Syafiqah binti Muhammad Razwan, nombor matrik D21106114, hari kumpulan 5. Saya akan membincangkan kesimpulan bagi tajuk ini. Tingkah laku merupakan sesuatu perlakuan atau apa yang diperkatakan oleh seseorang individu. Tingkah laku yang bermasalah perlulah diubah suai supaya kanak-kanak tersebut dapat dibentuk untuk menjadi kanak-kanak yang lebih berdisiplin. Selain itu, guru perlu bertanggungjawab dalam membimbing kanak-kanak agar mereka menjadi insan yang berjaya. Kerana tingkah laku yang baik memberikan kesan yang positif dan berfikir secara rasional dalam melakukan sesuatu tugasan. Ibu bapa juga perlulah memainkan peranan yang penting dari segi tingkah laku anak-anak agar perlakuan mereka dapat dicontohi dan dipandang oleh masyarakat di sekeliling. Jika ibu bapa atau guru-guru tidak mengambil peduli perkara ini, ianya akan menjadi permasalahan tingkah laku kepada kanak-kanak. Jika masalah ini tidak dapat dibendung, ianya akan menyebabkan terjadinya masalah dari segi sosial dan pergaulan. Seterusnya, ibu bapa juga boleh mengajar anak-anak supaya tidak menyebut perkataan yang tidak baik semasa bercakap. Selain itu, dalam membimbing guru juga haruslah bersikap profesional dalam bidang yang diajarinya. Contohnya, mengajari mereka secara efektif dan menunjukkan perilaku yang terbaik terhadap kanak-kanak. Tingkah laku masalah akan berterusan jika tiada program intervensi maupun modifikasi.
Sepanjang pemerhatian telah kami lakukan sepanjang 1 hari, kami mendapati Danish Iman seorang kanak-kanak yang sangat rajin membantu kakaknya memasak di dapur. Pada waktu lapang pula, Danish Iman akan menolong ibunya ataupun kakaknya menyediakan bahan-bahan yang mudah untuk dipotong. Danish Iman juga terlihat sangat gembira dan ceria apabila dapat memasak masakan kegemarannya bersama kakaknya. Walaupun dia tidak begitu mahir dalam memotong, tetapi dia juga berusaha untuk menolong kakaknya. Seterusnya, apabila selesai memasak, Danish Iman berasa teruja apabila dapat merasakan masakannya sendiri. Danish Iman juga adalah seorang kanak-kanak yang periang kerana dapat membantu kakaknya. Tingkah laku yang ditunjukkan oleh Danish Iman adalah sangat positif kerana dia tidak terlalu bergantung kepada orang lain. Akhir sekali, apa yang kami lihat daripada tingkah laku Danish Iman ini, dia adalah seorang kanak-kanak yang mudah memberi pertolongan dan mudah untuk bekerjasama dengannya. Sekian, terima kasih.